Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua sahabat-sahabat di FB, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah SWT sekalian? Alhamdulillah, pada malam ini, pada kesempatan yang berbahagia pada malam ini, saya berada di Pasti Smart Amilin di Bukit Beruntung bagi menerima jemputan daripada sahabat yang mengusahakan Pasti ini, Sir Muhammad Fadli Fadil, Sir Muhammad Fadil, minta maaf. Dan ini pun pertama kali saya sampai di tempat ini. Dan tujuan dan niat kita pada malam ini ialah untuk kita berkongsi ilmu, khususnya daripada pesanan Nabi SAW melalui kata-kata baginda yang bersumberkan daripada hadis-hadis sahih dan sesuai dengan satu sumber rujukan yang menjadi rujukan yang masyhur dan diguna pakai di banyak tempat pengajian ilmu dan juga di masjid sebelum ini, di surau dan di mana-mana pusat pengajian, khususnya di alam Nusantara ini, terlebihnya di Malaysia ini. Maka kitab Hadis 40 Imam Nawawi menjadi pilihan pada malam ini sebagai satu permulaan bagi kuliah maghrib, khususnya di Pasti Smart Amilin. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan syabas dan tahniah kepada pihak pengurusan Pasti Smart Amilin yang telah pun sebenarnya mengatur siri kuliah maghrib dalam masa kita berada pada PKPP ini. Terus walaupun kita dapat tahu, kita maklum bahawa sebenarnya pusat pengajian ataupun pendidikan dan tamat asuhan ini belumlah beroperasi, belum lagi beroperasi secara rasmi. Namun inisiatif yang diambil oleh pusat pendidikan, asuhan, pengajian seumpama ini, maka sebenarnya ini akan beri ruang kepada pusat pengajian untuk terus bergerak melalui saluran seumpama ini. Jadi kalau kami di Mesir Melaya, kami menggunakan saluran seumpama ini, di mana kami di depan kami ini yang cuma ada alat penghubung secara talian terus yang bernama online kuliah, online tutorial, online mesyuarat. Jadi pada malam ini kita berada online kuliah maghrib melalui Pasti Smart Amilin di Bukit Beruntung ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang sahabat-sahabat FB yang dimati Allah SWT sekalian, pada malam ini kita akan membaca hadis pertama daripada kitab Imam Nawawi Arba'in, hadis 40 ini. Dan saya yakin hadis ini begitu masyhur di kalangan kita dan kita biasa mendengar, kita pun biasa membaca. Dan seperti yang dicadangkan oleh pihak penganjur, supaya menunjukkan satu rujukan bagi memudahkan khususnya pendengar ataupun penonton FB yang mengikuti program ini untuk merujuk selepas ini ataupun semasa ini jika ada di rumah, maka saya mengambil satu rujukan yang mudah dan agak popular di Malaysia ini, iaitu satu rujukan yang bernama Hadis 40 Imam Nawawi, terbitan Telaga Biru. Buku yang kecil sebegini, buku yang kecil sebegini, tetapi mempunyai pada saya ada kandungan yang menarik dan ringkas yang boleh dibaca secara sederhana di rumah dan boleh difahami dengan mudah. Namun saya juga merujuk sebagai satu rujukan yang di mana jika ada penambahan rujukan yang saya buat pada malam ini, saya sebenarnya merujuk kepada sebuah kitab bernama Dalilul Falihin
Dalil Falih ini sebuah kitab yang mensyarahkan, yang menghuraikan kitab daripada hadis Riyadhus Salihin, yang juga sebenarnya adalah satu kitab yang masyhur sebenarnya, dan dia ditulis oleh Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, dan kitab ini kebetulan saya memilikinya. Jadi hadis yang akan saya syarahkan juga merujuk sebagainya di sini. Baik, saya akan membacakan dulu hadis ini sebagai satu permulaan dan muqaddimah. Hadis yang tidak berapa panjang sebenarnya, yang riwayat daripada Umar Al-Khattab. Hadis ini hadis sahih. Hampir semua ulama-ulama muhaddisin meriwayatkannya, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dan hadis ini disebut oleh Umar Al-Khattab bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana beliau menyatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesungguhnya diterima amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Jadi amalan-amalan kita ini sebenarnya diterima, kata Nabi, oleh Allah, diterima nanti oleh Allah berdasarkan, bergantung kepada bagaimanakah niat-niat kita. Digunakan lafaz bin niyat, satu bentuk lafaz kata nama banyak, bukan bin niat saja. Jadi menunjukkan banyak perbuatan itu berdasarkan juga beberapa niat. Ini kita akan berikan contoh, tapi kita habiskan dua terjemahan ini. Ini bab pertama. Dia ada 3 bab, ada 3 bahagian dalam matan ini, dalam teks ini untuk kita fahami. Jadi pertama tadi, Nabi menyatakan setiap amalan itu adalah bergantung kepada apa yang diniatkan. Maksud dia amalan itu bergantung diterima ataupun sebaliknya berdasarkan kepada niat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagian kedua, hadis ini menyebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang bermaksud sesungguhnya sebagai setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi ini Nabi kata. Jadi orang itu jika dia buat sesuatu, sebenarnya itulah niat dia. Ini mudah difaham. Ini bahagian kedua pada hadis ini. Bahagian ketiga, ini pengakhiran pada hadis ini, tentang hijrah. Nabi bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berhijrah, ini cerita hijrah pula tuan-tuan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan sampai. Saya memetik terjemahan ini yang agak jelas dan memang bertepatan seperti yang dihuraikan oleh syarah yang saya rujuk pada malam ini. Jadi sesiapa yang berniat kerana Allah dan Rasul, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dia, Allah akan menerima. Dan begitu juga dengan jika dia mengikut sunnah Nabi, maka akan bertepatanlah dengan objektif sunnah Nabi itu. Maqasid sunnahnya begitu. Namun kata Nabi, sesiapa yang berhijrah kerana dunia, lam kat situ lidunya, lam ta'lil, lam yang menunjukkan kerana, sebab, kerana dunia, bukan kerana Allah dan Rasul, yang bertentangan daripada Allah dan Rasul tadi. Maksud dia bukan memfokuskan, dia bukan berniatkan untuk mencari keridhaan Allah dan Rasul, tetapi pada dunia yang selain pada Allah dan Rasul. Nabi kata dia akan dapat yusibuha, maka dia akan dapat dunia itu, dia akan dapat tujuan yang selain daripada Allah dan Rasul. Termasuklah juga kalau ada yang berniat difokuskan lagi cerita dunia ni, awim mara'atin yang kiuha, kalau dia berhijrah tadi bukan kerana Allah dan Rasul, tetapi kerana dunia, ataupun kerana wanita yang ingin dikahwininya, fahijratuhu, maka dia berhijrah kerana wanita itu pun ila ma hajara ilaih, maka dapatlah dia berkahwin dengan perempuan tersebut, kerana itu adalah merupakan niat dia berhijrah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, menarik hadis ini.
untuk menjadi pengajaran kita bersama. Baik, jadi pertamanya saya fokuskan kepada 3 perkara. Dan apa kaitannya dengan pendidikan? Apa kaitannya kerana saya menerima jemputan pada malam ini kerana saya menghormati institusi asuhan pendidikan kanak-kanak khususnya seperti PASTI ini. Kebetulan anak saya pun ada beberapa orang yang sempat bersekolah mendapat asuhan PASTI dalam satu jangka masa setahun dan 2 tahun. Jadi telah terbukti dan sejarah yang apa itu, dan begitu banyak juga sebenarnya pusat asuhan lain. Tapi kebetulan saya dipanggil sebagai satu pertama kali saya dipanggil oleh pihak PASTI secara live ini. Jadi ini sejarah juga buat saya kerana ingin berkongsi sedikit pengalaman bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak kaitkan cerita soal niat, cerita soal amalan berdasarkan kepada niat dan hijrah dalam kaitan kita mendidik anak-anak di peringkat umur seperti asuhan ini, seperti peringkat umur antara 5 ke 7 tahun, 4 ke 7 tahun. 5 tahun itu sebaiknya boleh dah dihantar ke PASTI seumpama ini, betul lah Cik Fadil ya? Alhamdulillah. Kenapa penting period seumpama ini untuk mendapat pendedahan dan apa kaitannya? Sebab itu kalau kita lihat dulu kesemua apa yang Nabi sebut dalam hadis pertama daripada hadis 42 teks hadis daripada yang dinamakan hadis 40 ini, kesemuanya ada 42 hadis lebih kurang dalam hadis arba'in ini sebenarnya, tetapi ini letakkan pertama, dan ramai ulama baik kita fiqh baik kita hadis meletakkan hadis ini yang pertama kerana tadi dia merupakan asas kepada menjadikan kehidupan kita beribadat. Jadi poin saya yang pertama sebagai mengingatkan diri saya dan kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada semua umat Islam yang mengikuti saluran ini, kita ingin menjadikan hidup kita sebagai ibadat. Sebab itu kita memerlukan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Islam yang menariknya, untuk kita membezakan antara kebiasaan amalan, bagaimana nak kita menjadikan dia sebagai ibadat, kita boleh ada perbincangan yang jelas, tetapi secara mudahnya terlalu banyak amalan kita dalam yang menjadi rutin seharian yang dianggap sebagai adat tetapi boleh menjadi ibadat sekiranya kita memenuhi salah satu syarat yang utama, iaitu kita mempunyai niat. Dalam kita berniat itu kita menjadikan bahawa kesemua yang kita lakukan ini akhirnya kembali kepada Allah dan Rasul, untuk mencari redha Allah dan Rasul, untuk mengikut pertamanya asas akidah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, kita akan mengikut syariat. Dalam menyampaikan kita mencari redha Allah tu, kita akan mengikut segala hukum hakam Islam, dan kita buat dalam bentuk yang berakhlak, yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Jadi jika ada 3 ini, kita mempunyai akidah, keimanan kita kepada Allah, kita melakukannya dalam bentuk syariat, kita buat dalam bentuk yang berakhlak, yang bertamadun, yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, sebenarnya ini akan melengkapkan bagaimana amalan itu diterima oleh Allah sebagai niat kita ini merupakan satu bentuk ibadat kita, sama ada dia bersifat khusus seperti solat, seperti yang lain-lain, ataupun bersifat umum seperti kehidupan kita seharian. Jadi ini cukup penting. Sebab itulah saya ingin memetik sedikit bagaimanakah huraian ulama. Hadis ini berkaitan dengan yang pertama ni, poin saya yang ketiga ini. Bila kita mempunyai pandangan seumpama ini, sebenarnya kata ulama, ini ulama tuan-tuan, sebab itu kita memerlukan ulama sebagai pewaris anbiya. Al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Jadi setelah kata Nabi ini, kita memerlukan ulama. Ulama ni orang yang alim, yang ramai, yang ijma' mengikut sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan mereka ada kesepakatan. Inilah membentuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata ulama, sesungguhnya hadis ini adalah merupakan penekanan kepada ikhlas. Ini cukup penting. Bagaimana kepentingan pula ada ikhlas?
Ikhlas ni apa? Ini yang cukup indah dalam Islam ini. Apakah ikhlas ini bersifat tulus? Orang fikir niat yang tulus, nak faham ya. Itu mungkin bahasa. Dan kata ulama, hadis ini mempunyai topik tema yang cukup baik untuk kita faham. Dia mengajar tentang ikhlas dengan menghadirkan niat di dalam perbuatan, di dalam perkataan, dan di dalam kehidupan yang jelas ataupun yang tersembunyi. Maksud dia, realiti yang tersembunyi ataupun yang jelas sebenarnya, jika kita lakukan kesemuanya itu, mempunyai ikhlas, keikhlasan kerana Allah dan Rasul, dan niat kita itu jelas untuk kita menjadi manusia yang baik, sebenarnya di situlah terasanya ibadat. Sebab itu, kalau dalam kitab ini, saya rujuk Dalilul Falihin ini, dia memberikan topik. Sebab itu kita memerlukan rujukan pada kitab-kitab syarah bila kita berinteraksi dan membaca hadis. Saya kebetulan berada di Jabatan Al-Quran Hadis, dan setakat ini, hari ini diamanahkan sebagai Ketua Jabatan Al-Quran Hadis di Akademi Universiti Melaya, dan bidang saya kebetulan. Saya kata kebetulan ni kerana ditakdirkan oleh Allah. Saya belajar sarjana muda Usuluddin, kemudian slot yang ada buat hadis. Jadi saya buat master hadis, termasuklah PhD. Jadi itu saya kata tadi, kerana itu saya akhirnya diberi amanah untuk mengajar hadis. Jadi saya berpesan pada diri saya dan ke semua umat, khususnya di kalangan ustaz dan juga termasuk orang awam yang berminat dengan hadis. Bila kita membaca hadis, kita cuba faham terjemahan, marilah juga kita merujuk kepada huraian ulama yang dikatakan syarah ulama kepada hadis. Kerana apa? Sebelum kita berikan buah fikiran kita kepada maksud hadis itu, maka kita kena hormati bagaimanakah ulama menghuraikan hadis ini, yang diwarisi daripada zaman ke zaman, supaya kita tidak terlalu lari untuk menggunakan akal kita secara direct dalam kita cuba memahami. Akhirnya kita buat satu amalan daripada kefahaman ini. Sebab itu kita memerlukan ilmu fiqh. Sebab itu dalam hadis ini, ia merupakan satu asas kepada pendidikan dalam kehidupan ini. Kenapa? Kerana apabila ada ibu bapa yang menghantar anak setelah dididik di rumah, dia nak memberikan anak itu pendedahan kepada dunia sebenar, dia pun mencari pusat asuhan anak-anak atau pusat bimbingan kanak-kanak seperti bernama pasti ini dan seumpama dengannya. Maka pastikan, tuan-tuan, niat kita pada ibu bapa ni, kita menghantar untuk kita menuruti perintah Allah bagi memberikan pendidikan yang teratur berdasarkan kepada perintah Allah di tempat ni, akhirnya melayakkan anak itu menjadi waladun salihun, anak yang soleh. Kenapa? Kata Nabi, ini saya perkukuhkan dengan hadis yang kedua. Kata Nabi, ini hadis sahih tuan-tuan dalam Sahih Muslim, menceritakan tentang bagaimana sebenarnya Nabi kata macam mana, saya bagi mafhumnya, sesungguhnya apabila mati seorang manusia, anak Adam ini, maka terputuslah amalannya. Terputus amalannya. Apa yang dia hidup dulu, terputus amalannya bila dia telah mati, kecuali 3 perkara. Min salasatin, daripada 3 benda. Saya sebutkan ini sebagai hadis pertama bila saya berkuliah di Masjid Perdua tentang tajuk wasiat dan hibah. Kerana hadis ini menjadi perbincangan ulama juga. Pertama apa tuan-tuan? Pertama, sedekahun jariyah, harta wakaf. Yang kedua adalah anak-anak waladun, anak-anak soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Dan kesini kita nak fokus bagaimana penting ibu bapa ketika kita menghantar ke tempat-tempat seperti di Pasti ini. Niat kita kerana kita ingin mengusahakan mendidik anak kita ini menjadi anak yang soleh, yang berilmu, mengikut syariat dan asas agama, yang asas boleh membaca Al-Quran untuk mengenal Allah, boleh salat bagi menyembah Allah, boleh akhirnya memahami hukum hakam yang asas, dan berakhlak, dan akhirnya mampu memahami sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam agama ini, dan juga asas-asas kemahiran asas seperti penulisan, pembacaan, pengiraan. Dan yang pentingnya sebenarnya adalah pembentukan jiwa
dan amalan asas sebagai anak soleh. Sebab itu apabila kita berniat sedemikian, kita akan mencari tempat yang paling terbaik mengikut kemampuan kita. Saya katakan tempat yang terbaik mengikut kemampuan kita. Ya, ada tempat yang kita lihat mungkin terbaik, tetapi kadang-kadang kita tidak mampu kerana kejauhan, kerana yuran yang tinggi. Tetapi saya yakin pusat-pusat yang bersifat ummah seperti pasti ini adalah kata orang mampu bayar, kata orang mampu kita bayar yurannya. Dan kita lihat guru-guru, tuan-tuan, ustazah, ustaz, mungkin tak ramai ustaz, yang ramainya ustazah adalah merupakan yang committed dengan kadar imbuhan yang mungkin kata orang begitu simple ataupun minimum, tetapi mereka mempunyai satu mujahadah untuk mendidik anak-anak. Ini saya sebut kerana saya telah mengantar beberapa orang anak saya yang sempat saya hantarkan. Yang lain tu mungkin mengikut ketika saya berhijrah beberapa tempat untuk belajar dan bekerja di luar Malaysia. Tetapi alhamdulillah sekarang ini masih ada lagi anak saya yang berada di Pasti, yang bongsu umur 7. Jadi apa yang saya beritahu, kita mengajar anak kita, dan kita pun tahu, kita pun bersepakat dengan suami isteri bahawa kita menghantar anak ini ke tempat seumpama ini seperti di Pasti ini untuk kita berusaha tuan-tuan, ya. Bukan kita nak pastikan walaupun nama Pasti ini, tapi kita nak usahakan di Pasti ini supaya dia menjadi anak soleh. Sebab itu kita ajar. Saya setiap kali jika saya mengantar anak keluar rumah, saya kata sama ada adik ke abang ke, turun rumah niatkan apa? Kerana Allah. Kita ajar ni tuan-tuan, supaya anak kita kerana Allah. Dia melangkah keluar rumah nak belajar tu kerana Allah, mencari redha Allah. Supaya niat itu kita betul-betul kita ajar sedemikian, walaupun dalam bentuk lafaz niat, tapi kita mohon supaya Allah akhir sekali memberitahu dia pergi belajar ni kerana Allah, untuk mencari redha Allah, untuk saya beritahu kenapa nak jadi anak soleh. Jadi kita penghuraikan ciri-ciri anak soleh, anak yang menghormati guru, yang rajin. Ini cukup penting. Sebab itu inilah dia kaitan yang jelas, bukan sahaja ibu bapa dan anak, termasuk juga guru. Jadi guru yang mengajar pula di Pasti ini, saya yakin mereka juga dilatih dalam realiti yang ada dan mereka mesti seronok untuk menerima anak-anak. Jadi saya yakin bila kita menghantar anak tu ke pintu Pasti ini, guru-guru akan menyambut dengan senyuman, akan menyambut juga mungkin dengan pelukan, salaman, dan dengan niatnya ikhlas daripada guru, termasuk pentadbir kerana mencari redha Allah untuk membentuk anak soleh tadi. Saya yakin akan ada kebaikan, akan ada keberkatan, kemuliaan yang akhirnya melayakkan anak itu terus istiqamah menjadi anak soleh, walaupun setelah habis di Pasti dalam setahun atau 2 tahun, mereka masuk ke alam persekolahan rendah, kemudian ke sekolah menengah, kemudian ke universiti, dan seterusnya menjadi manusia seperti kita yang bekerja dan akhirnya berkeluarga dan sebagainya. Ini cukup penting. Yang kedua, poin yang kedua ini, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekadar kita berpesan bersama. Nabi menyatakan, ini bahagian kedua, sesungguhnya wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang tu dia akan mendapat apa yang diniatkannya. Ini Nabi sebut sekali lagi. Sebelum Nabi cerita bab hijrah, apa yang kita buat ni, saya merancang daripada pagi tadi nak melakukan 6 benda, 6 tugasan yang berakhir dengan menerima jemputan di di Bukit Beruntung ini. Jadi alhamdulillah, daripada 5 kad pejabat saya mampu lakukan 5, dia mampu lakukan 4, kerana yang tadi saya tunda kerana masa tak mengizinkan. Tapi alhamdulillah Allah izinkan yang ini. Jadi kenapa? Bila bangkit tidur pagi tadi tuan-tuan, bila malam tadi sebelum tidur saya dah plan, tuliskan beberapa apa yang saya nak buat, dan kita tidur untuk kita menyiapkan tenaga. Dan ini sebagai satu fitrah, mohon doa pada Allah untuk bangkitkan awal. Kemudian bila kita bangkit, kita bersyukur, melakukan benda yang wajib, ibadat wajib dan kewajipan kita. Tetapi akhirnya bila kita sebut, kerana kita
nak menyempurnakan ni kerana itu adalah merupakan kita nak menjadikan ibadat. 6 kerja yang saya plan tadi, 7 sebenarnya, 6 sorry, yang saya mau buat 5. Kenapa saya sebutkan begini? Sebab kita bercita-cita menjadikan semuanya ibadat. Kerana pada saya, kerjaya saya ini ada kaitan dengan mengajar, ada kaitan dengan mentadbir, ada berkaitan dengan juga dakwah seumpama ini, berkongsi ilmu. Jadi saya yakin dengan tuan-tuan pun, walaupun mungkin tak sama pekerjaan, tetapi ada benda-benda yang kita mempunyai kesamaan. Kita bekerja mendapat apa yang kita dapat daripada kerja rezeki ini juga untuk keluarga. Jadi kesemuanya itu memang bertepatan dengan perintah Allah. Jadi sebab itu wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi kalau itulah yang kita niatkan, yang kita usahakan, yang kita rencanakan, akhirnya kita akan dapat ke sana. Walaupun kita lihat ada kesukaran, ada cabaran. Sebab itu cerita terakhir ni tuan-tuan, cerita pasal hijrah. Ini cukup menarik. Sebab hijrah ini, sebenarnya cerita hijrah ini bukan semata-mata hijrah yang kita nampak, oh cuti mal hijrah. Sebenarnya ada perkara yang kita terpaksa moving, kita bergerak, meninggalkan sesuatu kepada sesuatu. Jadi kalau secara mudah tuan-tuan, kita kalau sebagai bapa dan suami, kita kena keluar rumah untuk bekerja. Mungkin ada orang kata, saya duduk rumah, saya tak kerja, dapat duit, Alhamdulillah. Tapi ceritanya pasti kita melakukan sesuatu. Daripada kebiasaan kita, kita perlu untuk melakukan sesuatu bagi kita mendapatkan rezeki, bergerak, bekerja dan sebagainya. Namun, nak ceritanya, Nabi beritahu, di antara yang terbesar dalam hidup ni, bila kita meninggalkan sesuatu tempat, sesuatu kebiasaan kita pergi keluar. Ini cukup penting. Jadi itu sebabnya, Nabi beritahu awal-awal lagi tentang nama hijrah itu. Satu kata nama hijrah. Jadi, kalau rujuk tuan-tuan, dalam kitab ini, dia kata apa? Dia kata hijrah ni adalah at-tarku lughatan. Dari sudut bahasanya meninggalkan. Kalau di sudut syarak berkaitan dengan hadis ni, dia kata apa? Mufaraqah, meninggalkan darul kufri ila darul Islam. Khawfal fitnati. Meninggalkan negara kufar ke negara Islam kerana fitnah. Mengkhawatiri berada dalam fitnah. Sebab itulah, artinya Nabi itu tuan-tuan secara mudahnya berpindah, meninggalkan Mekah ke Madinah. Ini satu penghijrahan, perpindahan, satu yang meninggalkan tempat kelahiran. Bukannya kata orang pergi semata-mata kerana suka melancong, tetapi kerana itu perintah Allah untuk memastikan Islam ini menjadi satu agama daulah, dinu daulah, yang mempunyai satu, kata orang, kedaulatan. Daulat ni artinya negara, tuan-tuan. Islam perlu bernegara. Islam perlu menjadi satu kehidupan kepada satu kumpulan orang Islam yang mempunyai undang-undang, yang mempunyai ketua, yang mempunyai segala sistem kehidupan. Kerana itu adalah Islam. Jadi meninggalkan ini sebenarnya, kita dah lihat pengalaman para sahabat. Mereka pergi kerana Allah dan Rasul, meninggalkan segala apa yang ada, kehebatan, kekayaan, keluarga, penghormatan di Mekah oleh sahabat-sahabat Nabi yang begitu dihormati di kalangan bangsawan. Tuan-tuan sebut siapa nama? Abu Bakar As-Siddiq, seorang bangsawan. Umar Al-Khattab, bangsawan yang digeruni kerana fizikal dan kehebatannya. Osman Al-Affan ada merupakan seorang bangsawan yang kaya raya. Seperti juga Abu Bakar As-Siddiq. Kita sebut lagi nama siapa? Ali, pemuda yang hebat daripada keluarga yang dihormati. Kita sebut siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, jutawan, milioner yang masih bujang lagi bersama Islam, tapi meninggalkan kesemua aset ini di Mekah, pergi ke bersama Nabi SAW kerana Islam. Jadi sebab itu anak-anak kita tuan-tuan, bila duduk di pasti ini, dia dah mula menjadi manusia yang berakal, boleh beza baik dan buruk. Kita bawakan contoh-contoh sunnah Nabi. Kita bawakan juga contoh hidup kita. Saya berasal pada anak Felda, Nun Cowok di Negeri Sembilan, sepadan Pahang.
saya telah menetap di Batang Kali. Arwah ibu saya meninggal di Batang Kali. Jadi saya sering ceritakan kepada anak saya yang kecil lagi, kenapa kita berada di sini. Kenapa Abi bersekolah di Seremban, sekolah agama. Habis darjah 6, sekolah agama di Seremban. Sampai 5 tahun, pergi ke Kelang 2 tahun lagi, ke Kolej Islam Kelang. Kemudian pergi ke Mesin Melayu 4 tahun. Jadi saya beritahu, setelah 12 tahun berada bersama ibu bapa di Felda, dan bukan saja saya tuan-tuan, kebetulan isteri saya, kami bersekolah menengah berasrama, duduk asrama. Jadi kami berhijrah meninggalkan kampung untuk pergi sekolah di bandar. Dan di situlah pindah pula ke peringkat universiti dan menetap akhirnya di Batang Kali. Kemudian belajar lagi. Saya mengingatkan kepada anak-anak saya ini pengalaman hidup, sebab bagi kita memberitahu bahawa kehidupan ini adalah satu penghijrahan. So life is moving. Jadi kehidupan ini adalah perpindahan-perpindahan hijrah. Sebab itu Nabi beritahu, jika kita tidak niatkan kerana Allah dan Rasul, akhirnya kita akan menjadi golongan sebaliknya. Ini mungkin bab akhir. Betul ya? Bab akhir. Bab akhirnya kenapa? Sebab jika kita tidak kenal Allah dan Rasul, kita akan pergi kepada duniawi semata-mata. Jadi akan menyebabkan kita akan lahwun wa la'ibun, kata Allah. Dunia yang penuh dengan permainan dan juga yang meletihkan, jika bukan kerana Allah dan Rasul. Dan saya sering beritahu, kita sering beritahu pada anak-anak kita, kenapa kita berada macam ini, kerana ini adalah juga hijrah yang dilakukan. Dan kebetulan saya yakin kesemua ibu bapa mempunyai satu sejarah hijrah. Kenapa kita berada di Bukit Beruntung ini? Mungkin sebelumnya kita berada di sana. Jadi ibu bapa yang mantap anak di Pusat Amil ini juga, ingatkanlah kepada anak-anak kita yang sudah memayis ini, bagaimanakah hijrah yang kita lakukan dalam hidup ini sampai kita menetap di Bukit Beruntung ini sebagai contoh. Kerana apa? Nak beritahu bahawa penghijrahan ini bukan semata-mata kerana hijrah suka-suka, tetapi ada message. Dan kita menjadi lebih baik kerana Allah dan Rasul. Kerana sekiranya kita memilih saya per Allah dan Rasul, kita akan menjadi manusia duniawi yang akhirnya menjadikan kehidupan ini tidak berada dalam landasan ibadat. Dan yang kita bimbang, yang ciri dunia yang akhirnya Nabi menyatakan bagaimana dalam misi hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, ada satu kes yang Nabi rakamkan disebabkan dia sedang bercinta. Sepasang laki dan perempuan, katanya telah bertunang, dan sebab ada syarah ni tuan-tuan, kita tengok nanti. Tetapi perempuan bagi syarat, nak berkahwin dengan aku, pergilah, ikut sekali berhijrah ke Madinah. Jadi dalam syarah Darul Falihin ni dia kata perempuan itu dikenali sebagai Ummu Qais. Lelaki itu sebagai muhajir Ummu Qais. Dia sebagai orang yang berhijrah kerana Ummu Qais, kerana perempuan yang dinikahinya, yang semacam duniawi juga. Dan dalam syarah ni dia kata perempuan tersebut juga qila, dikatakan namanya sebagai Fatilah. Jadi ini menarik. Sebab itu, apakah salah sedemikian? Kita pergi berhijrah ni kerana dunia ataupun kerana perempuan tertentu. Ya, kita akan dapat apa yang kita hajati daripada dunia dan perempuan semata-mata, tetapi kita bimbang kita tidak akan mendapat satu ibadat kerana Allah dan Rasul. Dan akhirnya saya menyimpulkan seperti yang dipesan oleh Imam Nawawi, ibadat kita ini tuan-tuan, lakukanlah sebaik-baiknya. Dalam kita menilai itu, kita melihat bagaimana Imam Nawawi kata, kebanyakan manusia dibuat amal ibadah ini ada 3 kategori. Ini cukup menarik. Ini ada kaitan dengan ibu bapa dia pasti dan tempat-tempat lain. Ada orang lakukan amal ibadah ni seperti seorang hamba. Dia asyik takut. Sebab apa buat ni? Takut Allah masukkan neraka, jadi saya pun solat. Jadi buat yang amal ibadah ni kerana takutkan
kepada azab, kerana takutkan kepada kemungkaran Allah. Oh, nanti tak buat ni dapat bala ni. Oh, jadi kesemuanya terkeluar yang kena takut-takut. Tidak ada masalah, tapi sabar dulu, kita huraikan nanti kemudian. Tapi Imam Nawawi kata sedemikian. Yang kedua, ada manusia buat amal. Ini cerita orang Islam ni tuan. Orang Islam dia buat amal ibadat ni kerana seperti saudagar, seperti traders, seperti usahawan. Dia tak salah jadi usahawan. Dia tengok untung je tuan-tuan. Oh, salawat tu dapat 10 kali satu salawat, maka dia akan mengira 1000, 2000, dan dia akan mengira apa ibadat yang menguntungkan. Yang mungkin untung tu pula buat mudah, hanya duduk saja dan sebagainya. Sebab itu sampai Allah beri satu perbandingan, tak sama orang mukmin yang duduk dengan orang mukmin yang bermujahadah. Tak sama. Ini ada dalam Quran. Jadi sebabnya lah, ini pun akan ada orang yang melihat ke semua yang nak fokus kepada fadailul amal. Tak salah, saya kata bukan salah, tapi ini disebut Imam Nawawi. Tetapi kata Imam Nawawi, pilihlah amal ibadat kerana menjadi seorang yang merdeka. Jadi kita lakukan ibadat ni, orang yang merdeka ni tuan, dia buat dalam keadaan dia rasa tanggungjawab, dia syukur dan dia rasa malu kepada Allah, bukan takut. Walaupun tak salah melakukan amal ibadat sebagai hamba, sebagai saudagar, tidak menjadi kesalahan. Tetapi lagi baik kita lakukan amal ibadat ni sebagai merdeka. Kita rasa kita lakukan ibadat ni kerana Allah, atas rasa tanggungjawab, atas rasa syukur dan malu kita kepada Allah SWT. Jadi inilah sebab kenapa dalam pendidikan anak-anak seperti di asuhan ini, kita wajib untuk bersama-sama dengan guru. Kita tidak boleh menyerahkan kesemuanya pada guru, terutama di peringkat asas ini tuan-tuan. Kerana apa? Biasanya lepas 12 tahun, setelah kita berikan asas yang kuat, dan asas yang paling kuat lagi ketika dia berada pada umur 4 ke 6 tahun. Ini asas utama. Sebab itulah pusat-pusat pendidikan seumpama ini kita memerlukan yang menanamkan nilai agama, nilai akhlak. Kerana ini merupakan teras kepada anak soleh. Jadi sekiranya pengusaha asuhan ini mempunyai kesedaran ini, maka dia akan melihat bukan semata-mata perniagaan, tetapi satu sumbangan dalam melengkapkan pembentukan anak-anak soleh. Tetapi kena ingat tuan-tuan, jika kita tidak support dengan kewangan, tak bayar, kalau kita tak bayar yuran, macam mana pengusaha nak survive? Betul tak boleh. Kita wajib bayar yuran. Tak bayar berdosa. Macam mana guru-guru nak hidup? Bukan kita saja tuan-tuan nak hidup. Jadi kita kena ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kerana proses membentuk asas anak yang pertama ni tuan-tuan, dia mesti ada kombinasi daripada niat, ikhlas, mujahadah, yang kita kata hijrah tadi. Akhirnya insya-Allah dengan kombinasi itu, anak kita selepas 12 tahun, bila dia masuk ke sekolah menengah, kita berusaha menghantar ke tempat yang baik, dan dia dah jauh daripada kita. Guru-gurulah sebenarnya akan menjadi pengganti kita. Dan dia semakin matang, dia akan pergi ke alam universiti. Jadi dia semakin sebenarnya meneruskan ciri-ciri asas yang dia pernah lalui. Sebab inilah tanggungjawab kita. Jadi saya rasa sekadar inilah dulu kesimpulan yang dapat saya berikan, bahawa sesungguhnya anak-anak ini adalah merupakan fitrah, dan ibu bapa dan guru dan pengurusan pendidikan ini perlu mempunyai objektif, tujuan yang memang tulus kerana Allah, yang ikhlas bagi pembentukan seumpama ini. Namun kita mestilah berusaha untuk menjayakan misi ini dengan cara kita ada jihad, dengan cara kita ada takaful, kita bekerjasama, dengan cara kita berhijrah daripada keselesaan kepada tempat yang lagi baik. Kalau kita dah selesa tuan-tuan, kita rasa macam mana kita nak pergi yang lebih baik lagi, tetapi memerlukan satu bentuk pengorbanan. Sebab itu dalam huraian ulama, hadis ini juga menjadi hadis tentang istiqamah, hadis tentang jihad, hadis tentang bagaimana perlunya niat itu menjadi teras yang ikhlas. Sekarang ini dulu apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Segala kebaikan
adalah merupakan perkara yang bersama-sama kita mampu laksanakan insya-Allah dengan hidayah daripada Allah SWT. Itu saja, berjumpa lagi di lain siaran. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.